Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ashraf Jeffrey. Yang mana dekat channel ni saya just nak kongsikan pengalaman dan juga pendapat peribadi saya. Anda boleh anggap dia sebagai podcast untuk sebenarnya dah bersarang lama gila dah tak update video dekat channel ni. Untuk video kali ni saya nak kongsikan dengan anda pengalaman saya pergi umrah pada bulan lepas. Saya pergi ke Mekah dan juga Madinah. Sebenarnya dah lama lah saya nak pergi ke Mekah dan Madinah ni. Bila kahwin, ada anak, memang ada terfikir nak pergi Mekah dan Madinah. Tapi keinginan tu tak sebesar saya nak pergi ke Jepun, tak sebesar saya pergi ke Australia. Saya pergi dekat Melbourne dulu, saya pergi dekat Tokyo, Osaka, saya pergi dekat China, saya pergi dekat Korea. Tapi saya belum sampai lagi dekat Madinah dan Mekah. Bila orang ajak saya kata tak apa, nanti kan. Keinginan tu ada tapi dia tak besar sangat. Dan COVID datang. Bila COVID datang, saya rasa macam ada something lah lag kan. Rasa macam ada something yang sangkut. Saya rasa saya kena pergi juga Mekah dengan Madinah ni. Saya kena pergi pijak juga kaki dekat bumi Rasulullah SAW. So, saya nekat lah. Habis je COVID, aku akan pergi juga. Masa tu sebenarnya ada dua benda lah yang menyebabkan saya rasa macam kurang motivasi untuk pergi ke Mekah dengan Madinah tu. Ada dua benda yang menyekat saya. Yang pertama dari segi duit. Untuk pergi ke Mekah dan Madinah ni, dia makan... Actually, kos tinggi jugalah. Kos tinggi, seorang mungkin 6,000. Lepas tu, dua orang maksudnya 12,000. Kalau bawa anak, dia akan jadi lagi mahal dan so on kan. Yang kedua ialah dari segi masa. Sebab jadual hidup saya memang padat gila. Saya ada kedai komputer, Mona Lisa. Kemudian saya pun ada restoran. Saya pun buat video YouTube. Anda boleh tengok video YouTube saya hari-hari kan. So, memang jadual saya padat gila. Jadi atas dua faktor ni dia menyebabkan saya fikir 2-3 kali lah kalau nak pergi ke Mekah dan Madinah. Yang peliknya kalau masa tu kalau anda ajak saya pergi ke Jepun ke, anda ajak saya pergi ke luar overseas, maksudnya ke negara-negara lain, saya tak fikir berat sangat tau. Dan COVID datang. Bila COVID datang, saya rasa macam ada hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ada duit. Alhamdulillah saya ada duit untuk pergi ke sana. Jadi habis je COVID tu, saya ada satu perasaan yang membuak-buak untuk pergi ke Mekah Madinah. Tapi belum ada trigger factor lagi. Belum ada yang kata, okey, kena cari sekarang. Saya still fikir lagi lah tentang duit. Lagi-lagi harga untuk pergi umrah lepas COVID tu agak mahal lah sebenarnya. Jadi 8,000, 9,000 dia jadi macam tu. Ada yang murah tapi saya nakkan keselesaan. Jadi kita tengok pada 8,000, 9,000. So, saya fikir banyak kali lah. Fikir. Tapi belum decide lagi nak pergi umrah ni. And satu malam tu saya bermimpi yang saya sampai di hadapan Kaabah. Which is Kaabah yang dalam mimpi saya tu tak sebesar Kaabah yang sebenar. So, bila sampai saja dekat depan Kaabah tu, saya menangis. Saya menangis sampai dalam dunia sebenar pun saya menangis. Wife saya dia terkejut. Dia tanya saya kenapa saya menangis kan. Dia tanya nightmare ke? Tak. Saya kata bukan nightmare. Tapi saya mimpi saya berada di hadapan Kaabah and itu adalah benda yang saya nak. Jadi saya pun bagi tahu dekat wife saya, sebab saya ni memang pemalas. So saya bagi tahu dekat wife saya, survey trip umrah yang paling mantap and tak payah kisah harga, yang penting kita selesa. Itu saya punya condition satu je. Dia punya servis mantap dan dia punya selesa lah. Kiranya kalau naik flight pun first class. Lepas tu kalau duduk hotel pun nak yang paling dekat lah dengan Masjidil Haram, dengan Masjid Nabawi ni, kita nak yang paling dekat je. Tak pergi melancong pun tak apa. Maksudnya tak pergi keluar Mekah, Madinah, nak pergi tengok tempat-tempat bersejarah. Bagi saya tak apa. Yang penting kita pergi ke Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram. Ketika itulah mindset. So, wife saya pun dia cari. Tapi ketika tu sebenarnya dia pun ada masalah juga. Sebab sebelum tu sebenarnya kita orang dah bincang lah nak pergi umrah tapi tak bersungguh lagi. And wife saya pun dia tak ada cuti sangat. Masa tu saya bagi tahu dia ada cuti umrah sebenarnya. Kaki tangan government ada cuti umrah. Tapi dia tak percaya saya. Lepas tu dia pergi dekat dia punya hospital, dia punya klinik. Dia pun tanya kaki tangan kerajaan yang lain. And yes, ada cuti umrah. So, kami, wife saya pun cari servis yang bagus. Kita orang pun jumpa Wira Saujana lah. Wira Saujana. Sebab ketika tu dia sahaja yang mampu offer tiket flight first class yang murah kalau nak upgrade. Tak silap saya 1,500 untuk pergi balik.
Jadi total seorang lebih kurang dalam 10,000 lah, 10,000 lebih. Memang masa bayar tu saya ketar tangan jugalah sebab total dua orang dah 20,000 kan. So nak bayar tu macam ketar tangan, tapi somehow kita bayarlah. Saya macam ya, tak apalah, kali ni kita serah pada Allah. Memang aku betul-betul nak sampai sana, aku betul-betul nak hirup udara yang, yalah kita kata kalau nak dianalogikan, hirup udara yang dihirup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. So bayar tu, subhanallah, saya bimbang duit lah. Saya bimbang duit. Saya ni jarang ada duit banyak. Tapi bila ada duit banyak ni, bila keluar ni, kita rasa berat lah kan. So, subhanallah, Allah dia ganti balik duit saya. 20,000 yang saya bayar tadi, Allah ganti dengan lebih banyak. Allah berganti dalam 25,000. Adalah hamba Allah yang dia sponsor saya untuk pergi umrah. So, duit saya tak hilang. Duit saya tak hilang. Jadi kami pergi sana dengan niat betul-betul suami isteri kata kita tak nak shopping, kita tak nak jalan-jalan. Kita memang nak fokus kepada ibadah saja. So semua benda kita nak selesa, macam saya bagi tahu, nak first tiket, first class, lepas tu hotel yang dekat. So memang kita nak fokus ibadah saja. But then dipendekkan cerita, saya pun tapi sebelum tu just nak bagi tahu. So untuk prepare pergi umrah ni, saya memang study gila-gila lah. Saya study sebab Wira Saujana dia ada anjurkan kursus umrah dia, tapi dekat KL. And kami tak dapat pergi dekat sana. So setiap boleh kata banyaklah kursus umrah yang ada dekat YouTube tu. Saya tengok untuk study macam mana nak tunaikan umrah dan sebagainya. So kita study dekat situ. Lepas tu saya check juga jarak perjalanan antara Mina dekat Sa'i. Lepas tu kita punya umrah, tawaf semua tu kan. So saya check dari segi fizikal adakah saya fit. Sebab saya ni tak bersenam sangat. So bimbang lah nanti kita buat umrah, orang lain semua settle, kita mati tengah jalan kan. Jadi benda-benda tu saya check, kalau tak silap saya 7 km lah untuk satu umrah tu. Maksudnya tawaf 7 kali dengan sa'i tu. So itu lebih kurang dalam 7 km. Banyaklah kita buat preparation. Yang fizikal tu memang dalam kepala saya nak buat preparation macam okay, kita jalan atas walking pad sampai boleh jalan banyak fit dan sebagainya. But then tak buat pun, sampai akhir pun tak buat. Just ada ilmu sajalah, ilmu dan juga duit. By the way, semua preparation ni macam baju ihram, everything tu wife saya yang sediakan lah. Saya memang seorang yang pemalas. Saya memang seorang pemalas. Lagi saya dapat wife yang sangat-sangat rajin lah. So dia yang sediakan ihram, everything. And kami pun fly pergi ke Madinah. Pergi ke Madinah tu saya jet lag sikit. Wife saya dia dapat, bukan jet lag lah, wife saya dapat tidur. Saya tak dapat tidur sebab saya sakit tekak masa tu. And sampai dekat masjid, sampai dekat Madinah. Saya pergi Madinah dulu, baru pergi Mekah. Madinah tu kita sampai dah lewat malam. And mula-mula sampai tu dia punya arahan tu agak tak jelas. So kami boleh kata hampir ke semua jemaah lah, kita tunggu di dalam airport, yang di dalam sebelum keluar daripada gate tu. So kita tunggu dekat situ tempat ambil barang tu, sebab kita ingat ada mutawif yang akan jemput kan. Tapi mutawif tak boleh masuk area tu. So kita tunggu dekat situ dekat 30 minit juga. And satu keajaiban ataupun ujian yang pertama datang kepada kami, saya dengan isteri, which is isteri saya, kami disebabkan kami first class, so kami keluar orang yang terawal sekali keluar lah. And bila keluar tu, tengok wife saya dia tertinggal dia punya smartphone. So dekat sini ujian yang pertama. So nak dapatkan balik smartphone dia tu, luckily ada captain flight tu, dia tolong carikan lah. Sebab kita bercakap dengan Pak Gad tu, Pak Gad tak faham apa-apa. So agak mendebarkan ketika tu. Then kami keluar, sampai dekat hotel tu dah lewat gila macam tu. Tak silap saya subuh pada pukul 5 pagi lah, 5 pagi. Sampai hotel tu lebih kurang dalam pukul memang dah lewat lah. Tak silap saya lupa dah pukul berapa, rasa pukul 10 lebih. Makan tu dia dah warning dah. Maksudnya dewan makan ataupun restoran, hotel restoran tu dia pun bagi tahu yang kita orang ni jemaah last kena makan cepat-cepat. So masa tu Ustaz bagi tahu yang esok tu siapa yang nak solat subuh berjemaah dengan dia untuk masuk ke dalam Masjid Nabawi, boleh tunggu dekat lobi pada pukul 4.30 macam tu lah. Sebab solat pukul 5 kan, kalau tak silap saya lah.
Then disebabkan kepenatan, saya bangun tu just before azan tu. Just before azan. Saya pun kalut-kalut turun kat lobby. Ustaz pun memang dah tak ada dah. So saya pun lari pergi dekat, saya duduk dekat roof hotel. So jalan, ada 2 jalan raya yang kita kena lintas. Sampai dekat sana, masuk dekat gate, then nampak orang dah solat dah. Saya tak tahu tentang Masjid Nabawi. So, saya ingatkan kena solat dekat luar lah. Jadi, saya solat dekat luar. Dan dekat tepi depan tu, kita nampak ada... Ni, tempat luar tu maksudnya tempat yang bumbung terbuka, tertutup tu. So saya ingat yang solat dekat situ lah. Jadi, solat dekat situ ramai-ramai. Dan nampak ada dekat kanan depan tu ada air zam-zam kan. So, saya solat subuh dekat situ. Saya settle solat subuh, saya pun balik ke hotel. Dan... solat Zuhur pun saya solat dekat situ. Sebab saya tak tahu yang boleh masuk dekat dalam. Dan balik daripada solat Zuhur tu, saya cerita dekat wife saya lah. Yelah, kita sharing story dan sebagainya. Wife saya actually ni adalah kali kedua dia tunaikan umrah. Cuma the first time dia buat umrah adalah lepas SPM dulu. Jadi, dia pun cerita kenapa tak masuk dekat dalam. Saya pun macam, oh boleh masuk dekat dalam ke? Barulah saya start masuk dekat dalam. And subhanallah, Masjid Nabawi ni adalah satu masjid yang... so far dalam hidup saya, dia adalah masjid yang paling lawa, paling gah. Even kalau nak compare dengan Masjidil Haram pun, bagi saya Masjid Nabawi dia punya interior lagi gila lah, lagi awesome bagi saya. So kita tengok kiri, kanan, atas, which is memang subhanallah saja. Dari segi dia punya suasana tu pun memang kita rasa ketenangan yang tak dapat nak gambarkan. Cuma kalau anda tak mampu lagi nak pergi ke Masjid Nabawi, anda nakkan suasana yang ada di dalam Masjid Nabawi tu, bagi saya suasana yang menghampiri dekat sana yang ada dekat Malaysia, anda boleh pergi dekat Masjid Seri Petaling, markas tabligh tu. Jadi anda pergi dekat situ, anda akan nampak lebih kurang sama je dengan suasana yang sejuk dia. Dan anda akan tengok orang ni kiri kanan, dia non-stop ibadah punya. Ada yang baca Quran, ada halaqah ilmu, ada yang iktikaf tidur, ada yang berdoa, ada yang baca Quran. Memang kita kata suasana tu subhanallah. Kalau kita tengok tu, kalau kita rasa diri kita hebat lagi, Memang hancur lah. Tak tahulah macam mana kita punya ego kita tak tahulah. Sebab setiap kali saya tengok orang dekat sana, kita rasa macam, Allah kerdilnya aku. Kita rasa macam kita ibadah selama ni dah hebat dah. Kita ibadah banyak gila kan. Tapi bila kita tengok dekat sana, lepas tu kita tengok, sebab kita dapat tengok kan, air mata dia, kita tengok mata dia berair merah, dia menangis kan. Kita rasa macam, ya Allah kerdilnya aku kan. So, dibandingkan cerita, dekat Masjid Nabawi ni, kita boleh masuk dekat dalam. Ya, kita boleh masuk dekat dalam. Dan saya ada letak, orang pesan supaya bawa selipar masuk ke dalam lah. Tapi saya masa tu saya tertinggal tempat letak selipar saya. Jadi saya just letak selipar dekat luar pun alhamdulillah memang tak hilang lah. Dia tak macam Masjidil Haram. Tapi Masjidil Haram saya tak pernah letak selipar dekat luar. So saya tak tahulah hilang ke tak kan. Jadi masuk dekat dalam tu, kiri kanan tu memang ada air zam-zam. Jadi kalau anda nak minum dekat sana, anda just pergi je dekat tu, dia boleh pilih air zam-zam yang sejuk, air zam-zam yang suam. So minum saja, minum, tak perlu bayar apa-apa. Lepas tu dia punya kapet tebal, dia punya interior macam saya bagi tahu tadi, penuh dengan gold. Subhanallah, memang cantik gila. Dan sampai dekat tengah tu, somehow dia tiba-tiba dia tempat terbuka balik. Kalau tadi indoor, tiba-tiba dia jadi outdoor balik. Dia jadi macam bumbung yang terbuka tertutup tu kan. Lepas tu dia indoor balik, lepas tu dia outdoor balik. Dekat imam dia akan solat dekat dekat raudah dekat depan kan, raudah dekat depan tu. Tapi sebelum imam tu dia memang terbuka lah. Jadi alhamdulillah lah saya dapat solat, tapi saya tak sempat nak solat dekat saf yang pertama. Okey, itu tentang Masjid Nabawi lah. Dan the next day tu malam kita orang nak masuk raudah. Raudah ni ialah sebenarnya dia adalah antara rumah Nabi dengan tempat Nabi solat lah, ataupun kita panggil tempat Nabi mimbar Nabi. Dia rumah Nabi dengan mimbar Nabi. So tempat situ adalah tempat ahli sufah, orang-orang yang kita kata susah zaman Nabi. Lepas tu ada, yalah, orang kata kalau dekat raudah ni kita solat, kita raudah ni adalah syurga, adalah gambaran syurga lah. So orang berebut nak masuk dekat raudah. Cuma disebabkan COVID tu, kita kena masuk ikut turn. Kita kena install apps. Nama apps tu ialah Nusuk, Nusuk. Sekali dengar tu macam, ni apps orang Kelantan ni. Nusuk, orang Kelantan. Nusuk dalam logat Kelantan maksudnya hiding lah. Kita menyorok kan. So kita install apps tu.
kita register, minta permit, tasreh kan dia panggil, minta permit dan kita dapat masuk. Masa tu tasreh yang kami dapat pada pukul 2 pagi. Jadi dapat masuk dengan lenangnya. Seriously, lenangnya, tak perlu berebut dan sebagainya. Memang semua masuk kan. Settle masuk tu, alhamdulillah dapat solat. Tak adalah lama sangat, maybe dalam 5 minit. Saya tak ingat lah, saya tak berapa ukur, tapi sempatlah solat Dan kita keluar tu ada makam Rasulullah, Saidina Abu Bakar dan juga Saidina Umar dekat belah kiri kan. Lepas tu keluar je, saya pun terus buka sekali lagi apps Nusuk tu, saya register sekali lagi. Dan alhamdulillah the next day saya dapat masuk sekali lagi lah untuk Raudah ni. Raudah dia ada 6 tiang Saidina Ali, lepas tu ada tiang Abu Lubabah, tiang Taubat, lepas tu ada tiang Saidina Ali, yang Saidina Ali jaga rumah Nabi. Lepas tu tiang Sayyidatina Aisyah, yang mana tempat tu, tiang tu adalah tiang yang mana doa dimakbulkan. Lepas tu ada 3 tiang lain lah. Tapi itu Raudah. So Raudah ni kalau dulu orang kata kena masuk berhimpit gila-gila, tolak-tolak kan. Tapi tak ada. Sekarang tak ada. Kita just ikut dia punya permit yang kita dapat tu. Tapi setahu saya ada juga orang yang tak dapat permit bila pergi sana. So anda kena check betul-betul lah supaya dapat masuk ke dalam Raudah tu. And itu pengalaman saya dekat Madinah. Kalau anda, actually ada banyak lah, maksudnya mungkin saya akan cerita pada next yang kita orang ada pergi dekat ada apa lagu? So, kita orang pun ada macam outdoor punya visit lah. Ada lawat tempat-tempat macam kita orang ada pergi masjid. Lalu masjid Saidina Bilal. Lepas tu kita orang ada pergi dekat Masjid Quba. First kali memang automatically kalau pergi ke Madinah ni, kita akan pergi ke Masjid Quba sebab ada satu hadis yang kata kalau kita ambil wuduk dari rumah kita ke Masjid Quba dan kita tunaikan solat di Masjid Quba tu, kita akan diampunkan dosa lah sepanjang perjalanan dan sebagainya. Betul kan saya? Kalau saya silap, saya pun dah memang tak tahu apa-apa pasal agama ni. So Masjid Quba, lepas tu pergi dekat telaga tepi Masjid Quba tu, lepas tu pergi dekat Gunung Uhud, which is Gunung Uhud tu kita boleh nampak lah tempat-tempat syuhada dikebumikan macam Sayyidina Hamzah, Sayyidina Hamzah kan. Lepas tu adalah beberapa sahabat Nabi, Mus'ab bin Umair kan, yang syahid dekat situ. Dan balik. Basically dari Masjidil Haram tu, Masjid Nabawi tu, kalau kita dekat dia punya gate utama tu, kita nampak Gunung Uhud tu, memang kita nampak lah. Memang straight je akan nampak Gunung Uhud tu. Dari segi itu dari segi lawatan sebenarnya tak banyak lah tempat yang kami pergi, tak banyak sebab memang Mutawif dia kejar supaya kami dapat solat 5 waktu dekat Masjid Nabawi. Jadi dia cuba pendekkan masa supaya kami dapat solat dekat Masjid Nabawi. Dan kalau anda tanya saya dari segi hotel, okey, saya tinggal dekat Roof Hotel. Roof Hotel ni kalau ikut tak silap saya 4 bintang juga, tinggi kan. Cuma saya boleh kata kepada anda, dia level 3 bintang Malaysia saja. Malaysia punya facility gila tip-top lah. Saya boleh bagi tahu macam tu. Dari segi kebersihan, dari segi kita kata facility lah. Facility memang Malaysia punya hotel sangat-sangat bagus. Lepas tu makanan Malaysia sangat-sangat bagus juga kalau nak dibandingkan dengan Roof Hotel. Saya tak kata dia tak sedap, tapi kalau kita nak bandingkan dengan Malaysia, so makanan yang disediakan dengan Roof Hotel tu agak kurang. Dan dari segi servis, which is benda ni agak membuatkan saya rasa macam nak marah pun ada. Sebab saya tak boleh tidur. Bila sampai daripada airport tu, saya tak boleh tidur. Dan bila saya nak tidur, tiba-tiba ada orang ketuk pintu. Even kita dah tulis no disturb tu, no disturb, dia ketuk dan dia tanya nak apa, dan dia akan senyum. Lepas tu dia tunggu kita kan. Mula-mula saya tak faham apa yang cuba dibuat sebenarnya. Lepas tu barulah saya dapat tangkap sikit. Oh, rupanya dia orang ni nak tunggu duit tips tau. Dia orang tahu yang dia orang tahu yang semua pelawat yang datang ke Mekah Madinah ni memang orang yang memang nak bagi duit lah. Orang yang nak sedekah. Jadi tu adalah cara mereka untuk dapatkan duit lah. So, saya tak bagi. Saya kedekut sikit kan. Tapi dia punya servis tu agak mengecewakan lah bagi saya. Then, alright. So, kami pun, lepas tu dari segi shopping saya pun sebab tak ada orang guide saya. Saya dengan wife saya just jalan-jalan semua tempat tu. Jubah dikatakan sangat-sangat murah. Wife saya lah bagi tahu. Saya tak tahu, saya tak dapat nilai kemurahan jubah tu. Dia bagi tahu yang kualiti dijual dekat Malaysia RM200 Malaysia, tapi kat sana boleh dapat RM60 macam tu. Something like that lah. Lepas tu yang tu kita orang beli dekat, saya pun dah lupa, satu shopping mall dekat depan masjid je. Lepas tu ada satu tempat viral. Kalau anda buka IG, anda buka TikTok, memang banyak gila video viral. Dia kata ni tempat lepak baru dekat Masjid Nabawi kan. Which is benda tu pun bagi saya just so-so saja. Orang
orang just havoc. Benda tu tak ada apalah. Tak ada apa. Memang tak ada apa. Anda pergi pun macam, oh, tempat macam ni. And dipenuhi dengan orang Indonesia. Dia orang makan dia punya mie tu. Mie Indo. Indomie. Lepas tu kopi. Kopi dekat Madinah dan juga Mekah agak kita kata ketinggalan lah kalau nak dibandingkan dengan Malaysia. Dekat Madinah tu saya ada minum satu kopi. Dekat hujung sekali tempat viral tu ada satu kedai kopi. Minum dekat situ. Kalau nak dibandingkan dengan Malaysia memang tak sedap sangat lah. Tapi still boleh hilangkan apa kita kata saya punya nak caffeine tu. Boleh hilang lah dekat situ. Yang lain kopi-kopi dia standard saja. Then kami pergi ke Mekah. Menaiki bas. Perjalanan tu agak kita kata strict sebab somehow Mutawif untuk saya punya company yang saya pilih ni, agent ni, dia macam strict sangat. So daripada Bir Ali, tempat kita niat ihram tu, Bir Ali lepas tu dia tak ada stop dah. Macam stop kencing ke tak ada. Memang direct ke Mekah. And kalau ada nak kencing pun dia suruh macam tahan dulu ke setakat boleh tahan. Sebab dia nak kejar masa tu. Dia kata kalau sampai dekat Mekah, kami duduk dekat hotel Mekah Tower, kawasan tu dia macam ada restriction sikit. Pukul berapa akan ada jemaah, bila salah timing tak boleh masuk area tu. Jadi perjalanan tu nak kata tak best tu bukan tak best lah. Saya just nak kongsikan dengan anda lah. So dia strict, tak ada berhenti dekat mana-mana. And dekat situ saya boleh nampak lah suasana Madinah ni, dia punya bumi tu actually dia macam batu-batu sikit kalau nak dibandingkan dengan Mekah. Jadi kalau selama ni kita fikir yang Mekah, Madinah ni berpasir-pasir kan. Kalau Madinah tu dia kurang sikit pasir, dia lebih kepada batu-batu. Jadi dengan tu kita fikir yang hijrah Nabi tu agak menyakitkan lah. Sebab kita bukan Nabi SAW dan juga para sahabat, dia bukan berjalan atas pasir, tapi dia berjalan atas batu yang sangat tidak rata. Zaman tu pula kan. So memang itu dapat kita ambil ibrah sikit lah. So sampai dekat Mekah tu, saya duduk dekat Mekah Tower Hotel, which is dia punya facility tip-top. Kalau nak dibandingkan dengan roof hotel tadi, saya boleh kata langit bumi punya. Yang ni betul-betul 4 bintang. Ataupun saya tak tahu, mungkin 5 bintang. Cuma yang ni pula, apa yang kurang dia ialah makanan. Makanan untuk hotel Mekah Tower ni lagi teruk kalau nak dibandingkan dengan roof hotel tadi. Lepas tu, masalah dia lagi, hotel tu, Mekah Tower Hotel tu, dia actually ada banyak hotel. Dia dalam tu dia ada banyak hotel. Tapi dia berkongsi 3 lift saja. So the first day, saya lepas solat Zuhur, saya nak naik atas kan. Saya tunggu 1 jam sebab berebut dengan orang Indonesia nak naik lift lagi. Dan orang Indonesia ni dia sorry tu saya tak apalah. So nak berebut dengan orang Indonesia naik lift lagi, ambil masa 1 jam. Jadi benda tu betul-betul menguji kesabaran lah, Lepas tu kami jumpa jalan untuk turun ke masjid dengan simple, dengan lebih kita kata tak perlu nak berebut sangat. Tapi nak naik tu still kena berebut juga. So apa yang kami buat ialah kami akan iktikaf dulu dekat masjid ke, ataupun kami pergi shopping jalan luar-luar. Ingat tak tadi saya bagi tahu yang saya dengan wife dalam kepala ni memang nak ibadah je. But then bila sampai dekat Mekah, Madinah, selain daripada ibadah, kami pun fikir macam alang-alang datang, why not kita cuba semua benda. Kita cuba makan, kita cuba shopping situ sini. So boleh kata hampir semua makanan yang macam dekat Madinah, kami makan dia punya baklava, bukan baklava. Apa yang famous tu yang ada dekat Bukit Bintang tu, saya pun lupa. Yang tu lah. So makan yang tu sedap. Shawarma kurang sedap. Dia punya jus pun somehow kalah dengan jus kedai Arab dekat Bukit Bintang. Shawarma pun dia kalah dengan Bukit Bintang. Bagi saya makanan Malaysia somehow dia level tinggi lah. Saya bukan nak kata, ada setengah orang bila saya bagi tahu macam ni, dia argue, dia kata mungkin sebab makanan dekat Malaysia ni dah tune, dia jadi cita rasa Melayu sikit kan. Saya kenal makanan-makanan Arab ni sebenarnya bukan dari Malaysia. Saya kenal makanan-makanan Arab ni dari Jepun. Masa saya belajar dekat Jepun dulu, which is memang purely Arab lah. Dia orang tak ubah pun rasa supaya kena dengan taste Jepun, tak ada. So bila saya try makanan tu, dan saya balik Malaysia,
kita akan rasa macam, oh, gila tak sedap. Oh, makanan Arab yang ada dekat Malaysia. Seriously, kalau nak dibandingkan dengan Jepun, jauh lagi sedap Jepun. Jepun punya kari, biryani, dia punya naan, dia punya keema kari, lepas tu dia punya shawarma. Memang Jepun punya next level lah. Bila balik Malaysia, kita macam nak cari tak jumpa dekat Malaysia. Mana yang sedap kan? But then, kita pergi dekat Mekah, kita pergi dekat Mekah, Madinah, dengan satu expectation yang kata, dekat sana sedap. Tapi bila kita makan, Malaysia sedap lagi lah. So, kalau Malaysia sedap lagi, kalau kita nak bandingkan dengan Jepun, memang jauh gila lah beza. So, that's why, kalau anda nak makanan sedap kan, anda kena pergi dekat Jepun. Saya pernah makan juga dekat Australia. Australia pun sedap juga. Dia punya makanan Arab. Compare Malaysia, dia sedap. Dan Malaysia compare dengan Arab, sedap Malaysia lagi. So, anda boleh bayangkan lah saya punya ni kan. Lepas tu dekat Mekah tu kita orang jalan jauh lah. Jalan jauh dekat 2 kilometer. Kita orang jalan pusing-pusing, tengok semua benda. Sampai kita orang jumpa satu perkampungan orang India dekat situ. Perkampungan lah. Ataupun bandar kecil India yang memang orang India saja, kotor gila kawasan tu. Makanan pun makanan dia orang. Sajalah kita just pergi jalan-jalan kan dekat situ. Itu dari segi, maksudnya exploration untuk Mekah. Tapi dari segi ibadah lah. Ibadah, ramai orang dia suka Madinah compare dengan Mekah. Sebab Mekah ni rushing. Dia tak tenang. Madinah lebih tenang orang kata kan. But somehow saya personally, saya lebih suka Mekah. Saya tak nafikan dia rushing. Mekah ni kalau contoh solat Jumaat. Solat dia tak silap saya pukul 12 lah. Solat Zuhur pukul 12. Basically kalau tak solat Jumaat, kita kena pergi 1 jam sebelum lah. 1 jam sebelum tu pun dah susah nak masuk dah. Nak pergi depan ke semua memang susah dah. Kalau nak tawaf 1 jam dah tutup dah. Anda kena pergi 2 jam awal. So, kalau hari Jumaat tu pukul 10 kalau anda pergi pun dah susah nak masuk dah. So, dia memang rushing. Dia memang gila-gila tekan kita supaya bergerak ke depan lah. Cepat kan. Dia memang macam tu. Dia macam Tokyo lah. But disebabkan ada satu benda yang Mekah ada, Madinah ataupun semua tempat lain tak ada, saya memang rasa macam saya akan stay dekat Mekah. Kalau pergi pun saya mungkin stay dekat Mekah lama gila, lepas tu baru Madinah lah. Sebab dekat Mekah ni kita boleh tawaf. Ada orang dia kata dia tak boleh fokus time tawaf sebab memang kiri kanan kita dia tolak gila-gila. Kalau datang satu jemaah yang pegang-pegang tangan tu, ya memang kita kata lah, yalah, bye-bye lah kita kan. But saya personally memang dapat fokus. Bila tawaf tu, ramai orang macam mana pun, otak kita memang dapat, otak saya dapat fokus macam, yalah, ibadah. Kita fokus dengan bacaan kita. Kita fokus dengan everything, dengan kita punya kekesalan kita, dengan everything lah. Jadi tawaf adalah benda yang saya sangat-sangat suka. Tapi saya baru tahu lah, saya tawaf tu Alhamdulillah sempat 1 hari sekali, dan hari last tu 2 kali. Umrah saya sempat 4 kali. Cuma saya baru tahu bila saya balik Malaysia, saya baru tahu yang umrah ni sebenarnya buat 2 kali, 3 kali dah memadai dah. Tak perlu buat 4 kali. Yang penting tawaf tu banyak kali. So masa tu lah saya baru tahu, oh rupanya kita kena fokus tawaf. Sebab macam ni kalau kita pergi sana, kita fokus umrah, kita akan penat. Dia penat dia dekat mana? Bukan dekat tawaf. Penat dia dekat sa'i. Sa'i tu penat tau. Sa'i tu kita rasa kepenatan. Tawaf kita tak rasa. Sebab orang tolak kita. Dia macam auto gerak lah. Lagi-lagi kalau anda tawaf anda tawaf waktu malam, maksudnya lepas isyak. Orang ramai gila kan. Memang ramai gila pack tu kan. Anda macam duduk diam saja, orang tolak. Dia auto gerak lah. Tapi kalau kita tawaf maghrib semua tu lain cerita lah. So, dia penat dekat sa'i. Jadi, kalau kita tawaf ni tak penat tau. Kalau lepas subuh tu memang kejap je. Lagi kejap kalau Zuhur. Zuhur memang best gila kalau tawaf. Betul, panas. Saya tak nafikan benda tu. Tapi, disebabkan panas tu, semua orang macam nak cepat. Dia nak cepat and tak ramai orang yang nak tawaf. Jadi, tawaf tu 10 minit boleh settle dah. Dia tak lama kalau Zuhur lah. Kalau maghrib tu memang lama lah. Maghrib lama. Kalau isyak lagi lama. Lepas subuh pun lama sikit lah. Kalau saya akan kejar. Kalau saya pergi sekali lagi, mungkin saya kejar tawaf sebelum Zuhur tu. Saya akan kejar gila-gila. Ataupun lepas waktu duha, pukul 10 ke atas tu, saya akan kejar tawaf waktu tu lah. So, like saya bagi tahu masa dekat Madinah kan, bila kita dekat Mekah ni, lagilah kita rasa kita kerdil sebab orang menangis tu dia macam tak ingat dunia dah.
Dia menangis gila-gila depan Kaabah tu, dia menangis gila-gila. Kita nampak dia macam dah tak ada hari esok dah. Dia menangis tu membuatkan kita rasa, betul ke hidup aku selama ni kan? Betul ke solat aku selama ni kan? Macam mana dia boleh macam tu, sedangkan macam mana dia ni, insya-Allah Allah dah ampunkan dosa dia, dia boleh menangis, tapi aku tak boleh buat benda tu kan. Kita rasa kerdil gila. But yalah, kita cuba buat yang terbaik. Allah pun tahu apa yang hamba dia buat kan. Kita cuba follow lah apa yang boleh follow. And kalau benda yang menyebabkan saya sakit hati ketika Mekah ni, ialah ihram lah. Ihram bukan maksudnya ibadah ihram tu, pakaian ihram. Sekarang kalau anda nak solat dekat dataran, dekat Kaabah tu, dia apa kita kata, kita wajib pakai ihram. So somehow pakai ihram ni bila kita solat dia tak selesa lah bagi saya. Saya pun tak pandai pakai. Jadi kadang-kadang dia jatuh, kita kena, saya tak suka lah. So kalau tawaf tu tak ada masalah. Cuma kalau nak best memang kena pakai ihram lah. Maksudnya kedudukan kita best. Ada satu cerita sebelum saya tutup. Sekarang dah 30 minit ada satu cerita best masa saya duduk dekat Mekah. Ada satu cerita best. So saya itikaf dari sebelum maghrib. Saya baca Quran. Dan lepas maghrib saya terus itikaf lah. Saya baca Quran. Tapi saya orang Turki. Saya baca Quran, baca. Tapi tekak sakit. Saya pun macam berdoa, ya Allah, bestnya kalau orang sebelah aku ni, betul-betul lah, orang sebelah aku pergi ambil air zam-zam dekat depan and bagi dekat aku. Habis dia doa, orang ni bangun. Dia bangun. Saya tak bercakap dengan dia. Memang tak pernah bercakap. Yalah, dia pun orang Turki semua kan. Dia pun lagi tua sebenarnya compare dengan saya. Dia pun pergi ambil air zam-zam. Saya macam, betul ke? Aku baru berdoa kan, takkan terus dapat kan. Lepas tu saya expect dia balik dekat saya lah. Tapi dia pergi dekat lain. Dia pergi ujung, dia pusing. Saya berhati kan. Betul ke? Makbul ke doa aku kan? Tapi dia pergi, okey, tak apa. Allah nak prank aku kan masa tu. But then dia sampai tu, dia ulurkan air. Saya macam, subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah. Saya tak tahu nak cerita macam mana dekat orang. Saya dah tulis dekat Facebook. Saya sebenarnya benda macam ni, macam mana orang kata tak patut share. Tapi saya rasa macam kagum gila. Tak ada orang tahu apa yang ada dalam hati saya. Saya specifically doa kat Allah, ya Allah, bagilah orang sebelah aku pergi ambil air zam-zam dekat sana and bagi dekat aku minum. And Allah bagi benda tu. Saya rasa macam Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Dia memang buat satu ingatan yang sangat-sangat kuat lah kepada saya. Saya rasa macam, hebatnya, subhanallah. Kan? Jadi balik Malaysia tu ada sedikit masalah lah. Flight delay dan sebagainya. Dan sampailah dekat Kota Baru, Kelantan. And yes, kalau anda tanya saya, dia memang menggamit memori. Memang nak pergi lagi. Seriously, kalau boleh pergi, memang nak pergi. Cuma saya nak tutup video ni dengan satu kisah juga. Kisah ni subhanallah, memang kisah ni baru saja berlaku. And that's why saya decide untuk buat video ni. Saya buat duit kan. Salah satu sumber pendapatan saya ialah affiliate dekat YouTube. So affiliate dekat Shopee. So kalau anda perasan dekat YouTube channel Mona Lisa, saya akan buat live 5 hari sebelum payday sales dan 5 hari sebelum double date sales. Disebabkan saya pergi umrah pada 16 hingga 26 hari bulan, saya tak dapat buat live payday sales. Maksudnya 20, 21, 22, 23, 24, 25 tu saya tak dapat buat live. Ketika tu, maksudnya sebelum fly tu, saya fikir macam, ya Allah, bulan ni rendah lah income aku, rendah lah duit enjoy aku kan, duit tepi-tepi ni kan. Tapi tak apalah, sebab at least aku dapat pergi dekat rumah Allah, pergi Kaabah, pergi dekat Nabi, rumah Nabi SAW. Jadi tak apalah, tak dapat duit banyak pun tak apalah bulan ni kan. Tak apa, as long as cita-cita aku selama ni nak pergi tempat Nabi SAW berperang dengan sahabat semua tu, at least tercapai kan. So pagi tadi saya check duit affiliate untuk bulan lepas lah. Saya check, subhanallah. Kan tadi saya kata dia basically bila makin kurang live, makin kurang lah orang klik link yang kita bagi kan. But subhanallah, Allah punya kuasa, saya kongsikan dengan anda. Income affiliate saya untuk bulan lepas adalah income affiliate yang paling tinggi saya pernah buat pada tahun ni.
dia punya level tu memang saya tak naklah cerita angka tu berapa kan. Tapi saya boleh kata kepada anda, dia cukup untuk buat saya kalau berdiri tu saya terduduk and macam subhanallah kan. Kalau sujud lah. The point is, kadang-kadang kita fikir yang rezeki kita ni, semua rezeki kita, duit kita, anak kita, mak ayah kita, kereta, rumah besar, isteri, kita fikir semua tu adalah dari usaha kita. Kita fikir macam nak dapat duit lebih, kita kena usaha lebih. Kan? Kita fikir benda tu. But then, itu betul. Itu sunnatullah. Maksudnya Allah dah bagi tahu memang kena buat macam tu. Tapi kita tak boleh ada satu perasaan dalam diri kita yang kata, kalau aku usaha lebih, confirm aku dapat. No. Kita usaha lebih, itu adalah macam, yalah kita usaha, dapat ke tak, itu adalah Allah punya kerja. Dia macam, kita sakit, kita pergi jumpa doktor. Doktor merawat. Yes, itu kerja doktor. Tapi doktor bukan menyembuhkan. Yang menyembuhkan siapa? Allah SWT. So, saya memang macam terkejut gila. Mungkinlah, ini adalah satu teguran lah. Saya ambil ini sebagai satu teguran dari Allah SWT. Sebab memang jujur, saya sebelum fly tu, saya memang ulang benda ni dekat wife saya. Saya kata, oh bulan ni duit tepi kita tak adalah, duit enjoy kita tak adalah, duit wagyu kita tak adalah. And saya memang bagi tahu dia macam tu. But then, pagi semalam lah actually. Pagi semalam, bila tengok balik angka affiliate yang Allah SWT bagi pada saya macam rasa terduduk tu, satu bersyukur lah. Yang kedua, ini adalah satu teguran yang maha kuat lah kepada saya supaya tahu yang kita usaha macam mana sekalipun, kalau Allah tak nak bagi, kita tak dapat. Dan kalau kita tak usaha, kalau Allah nak bagi, kita dapat. So, last sekali, saya nak tutup video ni dengan, kalau anda nak pergi, kalau anda ada niat nak pergi umrah kan, anda memang kena doa betul-betul, kemudian gamble je. Kalau boleh, cari tiket sekarang. Tak perlu beli lagi, cari tiket, survey mana ejen yang paling bagus kita nak pergi, tanya harga, tunjuk usaha kita dulu dekat Allah dulu. Kita doa non-stop dalam doa kita, ya Allah pilihlah aku untuk pergi ke Mekah, pilihlah aku untuk pergi ke Madinah. InsyaAllah Allah akan permudahkan hidup kita dan kita akan sampai dekat sana. Yang penting dia tak boleh sekadar niat tau. Dia kena ada usaha. Tunjuk something dekat Allah yang kita memang betul-betul nak pergi. Kita betul-betul nak dijemput oleh dia. Jadi tunjuk bukti yang betapa bersungguhnya kita, insyaAllah boleh dapat. So, itu saja untuk video kali ni. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.